Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti perkembangan terkini dalam aksi bola sepak di peringkat antarabangsa. Richard Arnold letak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pasukan Manchester United. Richard Arnold mengesahkan peletakan jawatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Manchester United selepas hanya kurang 2 tahun dia berada di dalam jawatan itu. Jawatan tersebut kini diambil oleh Patrick Stewart berkuasa serta-merta. Arnold sudah terlibat bersama dengan pasukan dalam Premier League sejak tahun 2007 lagi sebagai Commercial Director sebelum dinaikkan pangkat kepada Group Managing Director pada tahun 2013. Peletakan jawatan Woodward yang memegang jawatan sebagai Vice Chairman sebelum ini telah memberikan ruang kepadanya untuk menjadi Chief Executive sejak Februari 2022. Perkara ini berlaku berikutan daripada pemilikan saham oleh Sir Jim Ratcliffe yang begitu hampir untuk memutamakan pembelian tersebut. Ratcliffe Ineos Group bagaimanapun mendakwa yang mereka tidak ada kaitan dengan peletakan jawatan tersebut dan hanya menganggap ianya adalah keputusan peribadi Richard Arnold. Alessandro Florenzi menjadi pemain seterusnya yang disiasat atas kesalahan pertaruhan. Pemain fullback pasukan AC Milan, Alessandro Florenzi, menjadi pemain seterusnya yang berada di bawah siasatan pihak berkuasa Turin atas kesalahannya melakukan pertaruhan menerusi laman web yang tidak sah. Perkara ini telah disahkan oleh media di Itali tentang pembabitan pemain tersebut yang dilihat bakal menerima nasib yang sama seperti rakan senegara mereka, iaitu Sandro Tonali dan Niccolò Fagioli. Seorang lagi pemain daripada Italia iaitu Niccolò Zaniolo juga telah disiasat tetapi dia didapati tidak bersalah. Florenzi menyertai pasukan AC Milan pada musim panas yang lalu dengan kontrak sehingga musim 2024-2025 dan telah bermain bersama dengan Itali semasa mereka memenangi kejohanan Eropah pada tahun 2021 yang lalu. Kelabnya bagaimanapun masih tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi buat masa ini. Ini adalah situasi terkini mengenai Paul Pogba. Paul Pogba yang gagal menjalani ujian dadah sebelum ini berkemungkinan besar akan dilepaskan oleh pasukan Juventus selepas dia berdepan dengan pergantungan selama 4 tahun. Pemain tersebut telah meminta untuk melakukan ujian tersebut buat kali kedua, tetapi keputusannya kekal sama dan pergantungannya tetap akan diteruskan. Juventus tetap memberikan sokongan kepadanya, tetapi tidak banyak yang mereka mampu untuk lakukan pada ketika ini. Menurut daripada ejen beliau sendiri, mereka sedang berusaha untuk melakukan rayuan terhadap keputusan tersebut dan harapan sentiasa ada dan segalanya bergantung kepada masa dan juga keadaan. Bekas pemain Aston Villa dipenjara selama setahun. Bekas penyerang pasukan Aston Villa, Boško Balaban, telah dijatuhkan hukuman penjara selama setahun di Croatia selepas dia gagal membayar sebanyak £70,000 kepada bekas isterinya. Balaban telah berkahwin dengan isterinya yang juga Miss Croatia pada tahun 1995 dan berjaya memiliki 3 cahaya mata sepanjang perkahwinan mereka itu. Mereka bagaimanapun bercerai pada tahun 2017 dengan Balaban diberikan masa selama 2 tahun untuk membayar hutang nafkah yang bernilai £70,000 tadi. Dia mengambil keputusan untuk tidak membayar wang tersebut dan di atas sebab itu, pihak berkuasa terpaksa menangkapnya dan dikenakan hukuman selama setahun beserta dengan 4 tahun tempoh percubaan. Balaban yang berusia 45 tahun dan juga merupakan seorang ejen kepada pemain bola sepak Hoffenheim, András Kramaric. Dia pernah bermain bersama dengan pasukan Croatia sebagai seorang penyerang sebanyak 35 kali serta mewakili pasukan Aston Villa pada tahun 2001. Tetapi kurang memberikan impak. Dia juga pernah beraksi bersama dengan pasukan Selangor daripada tahun 2012 hingga 2015. Manchester City umum revenue musim 2022-2023. Manchester City mengumumkan rekod baru dalam dunia bola sepak Inggeris selepas mencatatkan revenue sebanyak £712.8 juta untuk musim 2022-2023. Perkara ini diumumkan sendiri oleh pengurusi mereka, iaitu Khaldun Al-Mubarak, dan akan mengadakan pelaburan mereka di masa akan datang. Ia merupakan jumlah revenue tertinggi yang berjaya dicatatkan oleh sebuah kelab dalam satu musim, dengan mereka juga berjaya memenangi 3 gelaran utama iaitu Premier League, FA Cup dan juga Champions League, menjadikan mereka kelab kedua yang melakukannya selepas pasukan Manchester United. Rekod tertinggi dipegang oleh pasukan Barcelona pada musim 2018-2019 di mana mereka berjaya mencatatkan sebanyak £891 juta. City juga telah mengumumkan keuntungan yang telah pun diperoleh mereka sebanyak £80.4 juta, naik sekali ganda berbanding tahun sebelumnya iaitu £41.7 juta.
Deco perjelas lagi rancangan mereka menjelang jendela perpindahan Januari nanti. Sporting dah datang untuk kelab Barcelona. Deco memperjelaskan lagi rancangan mereka menjelang pembukaan semula jendela perpindahan pada Januari nanti. Dengan beberapa keputusan akan dilakukannya mengenai beberapa pemain yang sedang mereka pinjam ataupun dipinjamkan kepada kelab yang lain. Masalah kewangan yang masih belum selesai di sana tidak menghalang mereka untuk meneruskan urusan perpindahan. Dengan Joao Cancelo dan juga Joao Felix yang pada ketika ini sedang bermain secara pinjaman, masih berpeluang untuk terus kekal bersama mereka. Kedua pemain tersebut sudah menunjukkan peningkatan yang sangat bagus di bawah kedalan Xavi, di mana mereka kini seringkali menjadi pilihan utama untuk pengurus tersebut. Ansu Fati pula yang dipinjamkan ke pasukan Brighton juga memperlihatkan progres yang sangat bagus bersama kelab tersebut. Dia juga akan kembali bersama dengan Barcelona sebaik saja tempoh pinjamannya tamat nanti. Cole Palmer jelaskan situasi sebenar. Bekas pemain pasukan Manchester City, Cole Palmer, menjelaskan situasi sebenar mengapa dia menerima tawaran diberikan oleh pasukan Chelsea, sedangkan dia dilihat berpotensi besar semasa berada di City. Dengan keputusan tersebut agak mengejutkan banyak pihak. Dia memberitahu yang Chelsea memberikannya peluang untuk bermain secara regular bersama dengan kesebelasan utama pasukan, menjadikan sebab utama mengapa dia sukar untuk menolak tawaran tersebut. Dia bersetuju untuk menyertai Chelsea pada hari terakhir jendela perpindahan pada musim panas yang lalu, dengan kontrak selama 7 tahun dengan nilai 42.5 juta pound. Palmer juga tidak mengalami kesukaran untuk menyelesaikan diri dengan taktikal yang diterapkan oleh Pochettino. Dengan dia sudah pun merekodkan 4 gol daripada 9 penampilannya dalam Liga setakat ini. Lebih menarik lagi, dia kini menerima panggilan daripada Southgate untuk bersama dengan skuad senior England untuk dua baki perlawanan pusingan kelayakan Euro 2024. Camavinga alami kecederaan lutut. Eduardo Camavinga terpaksa meninggalkan kem pasukan Perancis selepas dia dipercayai mengalami kecederaan pada bahagian lututnya semasa menjalani latihan. Dia akan pulang ke Madrid dan akan menjalani pemeriksaan lanjut mengenai tahap kecederaannya itu. Dia dikatakan telah bertemu dengan bintang pasukan PSG, Ousmane Dembélé, semasa perlawanan mini yang diadakan dengan dia tidak berupaya untuk menghabiskan sesi latihan tersebut. Ujian awal menunjukkan dia tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius, tetapi imbasan lanjut mendapati yang dia mengalami kecederaan lutut yang agak serius. Dia akan menjalani imbasan MRI untuk menentukan sama ada kecederaan itu benar-benar serius ataupun tidak, dan kehilangannya sudah pasti meresahkan pengurus pasukan Real Madrid, iaitu Carlo Ancelotti. Chelsea yakin untuk bawa masuk Victor Osimhen. Chelsea semakin yakin untuk membawa masuk penyerang daripada Napoli, Victor Osimhen, ke Stamford Bridge pada Januari nanti. Tetapi Napoli dilaporkan enggan melepaskannya pada jendela perpindahan tersebut. Chelsea berkemungkinan terpaksa menanti sehingga musim panas depan untuk mereka memiliki penyerang tersebut. Dan sebagai langkah alternatif, mereka akan cuba mendapatkan Ivan Toney ataupun Antonio Nusa daripada pasukan Club Brugge. Real Madrid mula mengorak langkah untuk dapatkan Nico Williams. Real Madrid memulakan langkah awal untuk usaha mereka dalam cuba mendapatkan pemain daripada Athletic Club, iaitu Nico Williams. Pemain tersebut juga sedang diburu oleh beberapa kelab besar, antaranya adalah pasukan Barcelona dan juga beberapa kelab daripada EPL. Benfica tidak berhasrat untuk melepaskan João Neves. Benfica tidak berhasrat untuk melepaskan João Neves dalam masa yang terdekat ini. Tetapi jika ada mana-mana pasukan yang mahu melakukannya, mereka terpaksa membayar sehingga 105 juta pound release clause yang terdapat dalam kontraknya. Antara kelab yang berminat untuk dapatkan pemain tersebut adalah Liverpool dan juga Arsenal. Eric Dier berminat untuk sertai Kane di Bayern Munich. Pemain pertahanan pasukan Spurs dilaporkan berminat untuk menyertai bekas rakan pasukannya dan juga kapten iaitu Harry Kane yang kini sedang bermain bersama dengan pasukan Bayern. Spurs juga dilihat tidak mempunyai sebarang masalah untuk melepaskannya, tetapi mereka tidak berminat untuk melepaskan pemain itu secara pinjaman melainkan ada tawaran secara tetap yang diberikan. Manchester United dijangka akan merombak pasukan pada Januari nanti. Manchester United dijangka akan melakukan rombakan berskala sederhana pada bulan Januari nanti, dengan akan membawa masuk beberapa muka baru bagi menguatkan lagi pasukan mereka nanti. United mahu menjadikan Jean Claude Todibo sebagai sasaran utama mereka, sebagai langkah pantas untuk mengatasi masalah di bahagian pertahanan. Jadon Sancho pula sudah hampir pasti akan keluar dengan pasukan Juventus menjadi pasukan pertama yang mengadakan perbincangan secara rasmi bagi mendapatkan pemain tersebut secara pinjaman terlebih dahulu. Selain itu, United juga sudi menerima mana-mana tawaran untuk mereka melepaskan Casemiro pada Januari nanti, sebelum dengan tawaran yang akan diberikan oleh klub daripada Liga Pro Arab Saudi. AC Milan berminat untuk dapatkan Jakub Kiwior. AC Milan dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Arsenal, Jakub Kiwior, secara pinjaman pada bulan Januari nanti. Selain itu, pasukan Roma juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut.
Liverpool masih berminat dengan Kylian Mbappe. Liverpool masih mengekalkan minat mereka terhadap Kylian Mbappe dan mereka dipercayai akan membuat penawaran secara rasmi kepada pemain tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.